Selamat malam. Okey, malam ni malam di ambang kemerdekaan Malaysia yang ke-64. Beberapa jam je lagi kita akan sambut Hari Kemerdekaan kita yang ke-64. Okey. Jadi malam ni aku nak sajalah berdasarkan syok tengok video-video macam Ustaz Nurijal dan beberapa orang lagi macam Tuan Haji Zainal ke CTV yang dia orang membongkar buku-buku yang ilmiah, yang kalaupun novel tu novel jenis macam ada maksud yang dalam, maksud yang mendatangkan pengetahuan ilmiah, macam Tuan Haji Zainal Garasi TV dia lebih kepada okey, malam ni kita akan lock buku ni, okey, 380 contoh macam tu, okey. Dan buku dia yang dia pasarkan okay, macam lock tu lebih kurang macam kebanyakan buku yang novel yang orang jenis suka novel ni dia boleh bezakan novel yang jenis fantasi ke jenis yang berdasarkan pada kisah yang wujud tapi dia diadaptasikan masuk dalam TV dalam TV juga minta maaf, dalam novel kisah realiti kehidupan ataupun mungkin bersandur lah, mungkin benda ni pernah terjadi di tempat-tempat tertentu tapi dia ambil tempat tertentu tu dijadikan buku, okey, macam tu, okey. Lepas tu di waktu aku buat video ni tadi di YouTube aku tengok sebab aku subscribe channel Nurijal, jadi dia tengah buat review buku juga, tapi buku apa tadi nampak macam tajuk Ustaz Salatin, tapi aku tak tahu buku Ustaz Salatin ni, mungkin tak ingatlah banyak sangat Salatin ni. Tidak apalah, bagus dia rajin bedah buku, so menarik dia seorang yang rajin baca. Bila dia baca dia akan maklum, dia bukan maklum lah, dia akan buat live, so siapa yang tengok dia akan nampak gambaran, buku ni tentang ini, buku ni tentang ini. Okay, alright. Okay, buku ni yang ada depan aku ni dia sejarah dan tokoh. Okay, alright. Syed Sheikh Al-Hadi. Okay, tajuk dia Pembaru Semangat Islam dan Sosial. Okay, dan adalah editor di BEP, keluaran di BEP. Okay, alright. Buku ni aku beli dari sekarang semua orang pun mudah beli di Shopee. Okay, alright. Dengan harga RM25. Okay, terima kasih kepada yang menjual buku ni. Lupa dia beralamat di Bangi. Company tu nama Nusa Citra apa macam tu lah. Actually di Bangi tu banyak kedai buku-buku macam Kawah Buku, Nusa Citra, ada lagi. Dan kenalah dengan Bangi tu yang memang selama ni kalau Bangi tu orang kata dia macam bandar ilmu lah, sebab ialah situ institut pengajian saya banyak macam-macam. Malaysia French Institute, Malaysia Grand, German Institute, ya ke? Ada ke? Ya kot. Kuis lagi, tempat Ustaz Don, Unicel, sorry Unicel Kuala Selangor silap, apa nama, UKM yang paling utama sekali, dan lain-lain. Okay, buku malam ni oleh kerana malam ni adalah malam ambang kemerdekaan. Okay, kemerdekaan mungkin dari perspektif masing-masing lah. Ada yang kalau anak muda ni mungkin kalau zaman sebelum Covid ni mungkin waktu ni datang merdeka sah penuh lah, mesti garanti penuh punya. Putrajaya mungkin penuh, tapi sekarang ni Putrajaya dah kena kepung, tak adalah event apa-apa sebab Covid lagi sekarang. Okay, dan ni malam ni tak tahu datang merdeka ni aku pun
saja sebab duk baca buku tentang ni lah, pembaru semangat Islam dan sosial. Jadi aku tak balik rumah lagi, tenang sini baca buku ni. Okey, kita kembali ke buku ni. Okey, alright. Inilah gambaran lebih kurang Syed Sheikh Al-Hadi. Sebenarnya Syed Sheikh Al-Hadi ni, dia buku ni adalah sebenarnya kompilasi kepada kertas-kertas kerja yang orang sastrawan lah aku katakan. Depa ni beberapa orang sastrawan ni yang dia ada beberapa nama lah yang menukilkan pandangan depa ni dalam buku ni, daripada buku-buku yang daripada kajian depa terhadap buku-buku karangan Syed Sheikh Al-Hadi ni. Dia adalah dia lebih pada kertas kerja. Jadi macam kertas kerja ni, English tu katakan proposal. So depan macam tajuk lain, belakang tengah-tengah sikit tajuk lain. Dia akan kupas tentang buku ni macam mana. Buat pengenalan ni dia cerita dululah apa benda lebih kurangnya penghasilan novel zaman dulu tu macam mana buat. Betul, dia ada lebih kurang dia cerita tentang kelaziman kesusasteraan Melayu dulu. Lepas tu dia lebih kurang dia ada review dalam ni tentang apa hidup tentang Syed Sheikh Al-Hadi ni. Dia ada juga gambar tapi tak banyak lah, sikit sangat. Tu tu dia. Ini page yang aku buka ni dia menceritakan Syed Sheikh Al-Hadi ni, dia seorang yang berasal dari mana. Lebih kurang dia berasal dari Yaman, Hadramaut, Yaman. Itu lebih kurang. Ni dia cerita dulu kehidupan. Buku ni buku yang kertas kerja yang dibukukan ni dia masuk ke dah habis tadi tentang kehidupan Syed Sheikh Al-Hadi daripada awal dia, daripada dia beranak lah. Dia cerita parent dia masuk dia remaja, lepas tu dia kerja dengan kerabat dia Raja Riau Lingga. Dia ikut pergi Mekah, lalu dekat Mekah tu dia balik, dia dapat jadi tenaga pengajar sekejap. Dia ajar, dia cari kelompok-kelompok orang muda. Dia zaman tu sama, kalau kita belajar sejarah dulu tingkatan berapa tak sure, lupa dah. Kita akan belajar dalam sejarah sebelum kemerdekaan tu kita akan ada tengok parti-parti macam-macam yang jenis. UMNO tu tentu ada lah, UMNO kelewat sikit. Dia ada sebelum-sebelum tu yang apa PKMM lah, KMM lah, yang apa nama macam-macam lah. Dan sebelum tu akhbar dia orang, sebelum adanya parti-parti ni dalam tahun 30-an, dia orang kebangkitan ni dia orang ada merujuk kepada satu kitab, bukan kitab lah, kata satu macam zaman sekarang ni orang panggil majalah lah, majalah yang dia orang boleh baca dan membangkitkan semangat yang dalam buku tu dia mungkin daripada yang aku baca ni, buku ni dia menceritakan dalam majalah tu dia ada penekanan Islam itu kepada yang lebih moden sikit. Islam tu tidak terlalu konservatif yang macam Islam yang macam ni je, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Dia ada cerita dalam majalah Al-Imam tu, dalam buku ni lah aku baca dari buku ni. Dalam majalah Al-Imam tu mengatakan yang Islam dia nak, dalam buku majalah tu dia nak membanteras yang Islam dengan perbuatan amal-amalan khurafat yang macam
yalah, amalan khurafat, mandi safar lah, kenapa, dan yang lain-lain ni yang banyak lah di kalangan kita orang Melayu zaman dulu. Dan dalam buku ni juga ada juga lah menceritakan dia, kerana majalah Al-Imam tu sendiri dia menjadi pertelagahan antara kaum muda dengan kaum tua. Okay. Kaum tua tu yang konservatif tu. Okay. Kaum muda ni macam ni lah. Syed Syekh Al-Hadi ni dia dengan Syekh Muhammad Jalaluddin Tahir lah, macam tu lah dia orang tu. Golongan muda, dia orang macam Islami, and then dia orang opening, dia open nak kan Islam tu maju ke depan, jadi dia tu terbitkan majalah Al-Imam. So boleh dikatakan bagi aku dia macam lupa di Mesir tu, almarhum Imam Hasan Al-Banna tu, pelopor kepada pertubuhan Baitul, tak ingat lah, lupa lah nama Baitul apa. Adalah Baitul tu lah, Baitul tak ingat lah, Baitul tak ingat lah. Hizbut Tahrir, bukan Hizbut Tahrir, tu lain. Baitul Muslim, tak mungkin, bukan Baitul Muslim WhatsApp portal macam Yodo. Baitul, tak ingat lah. Lebih kurang adalah Baitul lah. Hizbut Muslimin, Hizbut Tahrir, no. Hizbut Tahrir ada orang kata ada penganas barangkali sebab dia pun sesat. Lebih kepada sesat lah, banyak sangat tarikat ni, tarikat tu, pahaman ni. Dia Khawarij macam mana? Khawarij. Alah, Hizbut apa tau? Bukan Hizbut, Baitul. Tapi yang dipelopor oleh tu lah. Okay, right. Sama macam tu. Okay. So, dia menceritakan sedikit tentang majalah Al-Imam, tentang novel yang dikeluarkan oleh Syed Syekh Al-Hadi. Okay. Kerana majalah Al-Imam tu adalah antara majalah aku highlight di situ, boleh lihat. Okay. Majalah Al-Imam ni apa yang digerakkan? Gerakan nasionalisme yang dimulakan oleh Al-Imam. Tu majalah itu Al-Imam nama dia. Ini kemudian disambung semula oleh majalah Al-Ikhwan yang berpusat di Pinang. Majalah yang dipimpin oleh Syed Syekh Al-Hadi ini, khususnya Al-Imam dan Al-Ikhwan, menyalakan obor dan membakar semangat nasionalisme Melayu yang awal sebelum munculnya pejuang-pejuang kemerdekaan negara seperti Puan Nordin Helmi. Semua pun tahu Presiden PAS yang pertama sebelum PAS tukar bentuk bulan. Ada orang kata sebenarnya dia bulan bintang bendera dia. Okay, Datuk Onn Jaafar pioneer kepada UMNO, Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, dan yang kemudian tu lah. Okay, jadi tengok apa peranan majalah Al-Imam ni. Okay, sebenarnya kemerdekaan esok ni, sebelum wujudnya parti-parti yang ni oleh Burhanuddin Al-Helmi, Datuk Onn Jaafar, yang tokoh KMM tu, Yaakob Ibrahim Yaakob, tu tokoh-tokoh ni. Ini majalah Al-Imam ini, dan kemudian disambung oleh Al-Ikhwan seterusnya, menjadi obor ni, ditulis obor ni, obor semangat nasionalisme Melayu. Sebab dari pembacaan aku ni, majalah Al-Imam ni dia lebih kepada gerakan pan-Islamisme yang ketika tu tanah Melayu dijajah oleh British, semua pun tahu. Okay, kan kita terikut dengan apa yang British
laksanakan. Yang baik-baiklah kita ikut, tak masalah. Tapi sehingga kan diturut sehingga tiada orang yang melawan. Tiada orang yang kita macam ni je, tak ada orang yang macam tu, tak ada orang yang nak melawan kita turut macam tu sampai bila pun macam tu. Kan ada yang kata, ada yang menyangkal kebolehan orang Melayu yang katakan Melayu jarum pun tak erti nak buat, sedangkan bukan kata jarum, keris tu apa benda keris. Okay, tak apalah, itu Melayu sangat. Okay, kita bukan nak cerita pasal Melayu, buat kita nak cerita lebih pada buku ni kan. Cuba kalau dalam zaman ni pun ada orang Cina yang dia tak Islam tapi dia masuk join ni, tentunya dia pun istilah paut. Okay. Adalah dia cerita pasal Imam Al-Ikhwan, apa benda gerakan PAN Islamisme yang melawan nasionalisme yang depa Islamic nasionalisme menentang penjajah. Okay, daripada itulah jadinya semangat kepada tertubuhnya parti-parti yang hendak memerdekakan tanah air kita ni, tanah Melayu. Dan daripada itulah nama Faridah Hanum. Faridah Hanum ni novel lah lebih kurang. Aku tak tahu lah, aku je baca ya. Dia lebih kurang novel lah, pasal percintaan kot dalam ni. Nampak ada lah dia macam researcher ni depa kaji, depa compare yang ni macam novel ni, kayak ni dia ambil daripada mana, adakah dia ambil daripada mana-mana dan disalurkan masuk dalam ni, ataupun memang dibuat sendiri siap-siap, memang idea daripada apa yang dipikirkan ke mungkin. Okay. Ni kesan lipatan Aku beli buku ni pun dah 2 minggu dah, tapi sebab pembacaannya agak berat, jadi aku baru sampai muka surat yang ke 103. Muka surat dia semua ada 200 lebih lah. Okay. Tak tahu bila nak beli lebih ni, sebab pembacaan dia lebih kepada kita baca and then dia akan buat list down. Okay, ini dan ini okay, macam rujukan ini. Dia macam orang yang buat PhD, buat master, buat PhD, bila kita tengok dia orang punya tesis dia orang tu, dia orang buku kan tu, macam tu lah kiranya. Jadi dalam bentuk buku, siap color semua kan, cantik, kecil. Ini umpama tu lah. Ini umpama macam kompilasi PhD ke master ni, penggiat sastra, kesusastraan Melayu ni, mereka kumpul masuk dalam ni. Jadi aku tak baca habis ni, baru 1 lebih muka surat ni. Tak tahulah esok cuti ni, insyaAllah kita cubalah setakat mana. Tapi itulah, aku kalau baca buku ni 10 muka surat saat ni, buku ni dia hentam aku punya muka pasal aku baca dalam keadaan baring. Okay, tak tahu lagi apa cerita di belakang nanti aku baca lagi. Okay, alright. Aku nak review, nak bedah buku. Aku bukanlah reti nak bedah buku ni, sebab buku ni nak bedah pun dia terlalu banyak pengkhususan dia, dari segi pemikiran, dari segi isi dia, daripada segi dia punya macam lagu. Atas ada starting, ada bridge, ada chorus, ada pre-chorus, chorus. Okay, atas tu bridge. Okay, dia cerita tentang apa bridge tu, starting tu. Okay, bridge, okay, apa pre-chorus tu apa, chorus tu apa pula. Sekarang kejap lagi ada bridge balik. So dia ada verse, tadi verse, bridge, chorus, verse apa, bridge apa, macam tu dia ceritakan. Jadi aku nak ceritakan susah lah, tak tahu nak cerita macam mana. Dan aku pun buat video ni saja nak menghabiskan masa, saja nak tunggu pukul 11 lebih. Nak usah ni pukul 11 lebih ni sajalah jalan-jalan depan datang beli kau show, tengok line macam mana, nak tengok perbezaan dia. Sambut, mana ada orang sambut kan.
COVID-19 ni. Tak tahulah tahun depan atau 22 adakah COVID-19 akan naik pangkat. Wallahualam, tak tahulah. Okeylah kot. Okey, sampai setakat ni sajalah. Itu sajalah aku punya review mengenai buku ni ya. Di sebalik parti-parti yang menuntut kemerdekaan tanah Melayu satu ketika dulu, munculnya seorang pendiri kepada majalah tadi tu, Al-Imam, Al-Ikhwan seterusnya, yang bacaan beliau menjadi pembakar semangat kepada penaung-penaung parti-parti yang menuntut kemerdekaan tu untuk sama-sama dengan masyarakat seantero mereka untuk nak menuntut kemerdekaan tanah Melayu kita ni. Ya, kita kalau dulu kita belajar sejarah memang ada sebut nama ni, kaum muda, kaum tua, tapi kita akan abaikan. Majalah apa yang dia keluarkan, tapi kita abaikan. Dan sampai satu ketikanya apa yang mereka tinggalkan, inilah yang akan kita kembalikan. Kita akan cari kembali untuk lihat apa peranan yang mereka buat sehingga membangkitkan orang kita sendiri, yang membangkitkan orang kita, orang Melayu. Sedangkan Syed Sheikh Al-Hadi ni berdarah keturunan Arab. Kau tengok pun, nama pun, tempat rupa pun songkok tarbus tu. Jadi beliau adalah seorang tokoh dan sastrawan bagi akulah. Beliau adalah seorang sastrawan negara yang membangkitkan semangat Islamisme, Islam juga kita terapkan dengan penuh ialah kepercayaan kita Islam, okey. Dan dalam pada masa sama semangat nasional, susah nak sebut, semangat nasionalisme kita macam tu lah. Tak adalah kita Islam ni kita duduk macam terpuruk je, teruk je. Okey, orang kata ni ikut je kan, sehingga membuatkan kalau baca Quran tu baca Quran je, baca ikut tajwid semua. Tak salah baca ikut tajwid, baca je tajwid. Apa talaki lah, apa nama, taranum lah, apa bagai. Tapi bila membincangkan tentang Quran tu, contoh dia surah Al-Fatihah pun, apa peranan surah Al-Fatihah untuk seseorang tu memajukan diri dia. Dia orang macam, mungkin pada yang baca saja macam baca surah Al-Fatihah boleh memajukan diri sendiri. Kat mana? Tak nampak pun. So jadi majalah Al-Imam tu dan beliau ni sendiri penggerak kepada bagaimana Al-Quran itu boleh menjadi rakan kepada kita, kerana beliau beranggapan dan menerapkan budaya Al-Quran itu boleh menjadi panduan jalan dan kemajuan bagi kita orang Islam dan Melayu terutamanya. Sebab kita tengok dia kena Al-Quran dia, kerajaan-kerajaan Islam zaman dulu macam Umayyah, Abbasiyah dulu, kerajaan Harun Al-Rashid Rashid apa tu, Abbasiyah ke apa tak ingat lah. Itu pun ambil pada yang aku tahu ni, itu pun sebab tengok video Ustaz Nurijal. Dia ceritakan tentang bagaimana peranannya Al-Quran, hadis apa semua tu dalam membangunkan sebuah negara Islam terutamanya. Tak kisahlah apa bangsa pun, yang penting Islam. So jadi lagi sekali, Syed Sheikh Al-Hadi ni itulah ya, kenal dengan tajuk buku ni, semangat pembaru semangat Islam dan sosial. Jangan kita tengok nampak sosial dah, Islam dan sosial, bukan Islam dan anti sosial, bukan Islam dan tidak bersosial. Kita ambil Islam dan sosial, dan kita jangan kaitkan Islam dan sosial ni dengan sekular pula. Kita, bagi aku, sekular is sekular, memisahkan agama, dan sosial sosial memisahkan agama. Okay, alright. Tapi Islam overall semua, apapun Islam tu ada dalamnya. Daripada buku ni lah juga aku baca tadi, adalah part-part yang aku baca tu yang bagi
pelopor kaum muda ni, saya beranggapan bahawa Islam seharusnya maju. Boleh pada zaman itu sepatutnya anak-anak Melayu pergi ke sekolah, sekolah masa tu sekolah Inggeris, sekolah Melayu kalau ada pun kebanyakan pergi sekolah Melayu. Tapi ada juga kalau pun sekolah Melayu tapi tak dihantar ke sekolah, sebab mereka beranggapan bahawasanya bila dah masuk umur 13, 14 nanti, lelaki dah pandai tulis, dia akan tulis surat kepada perempuan, yang si perempuan anak dara, si gadis akan tulis surat kepada lelaki, sehingga tahap mereka menganggapkan terbatasnya perhubungan tu. Jadi macam bila beliau Syed Syed Hadi sini, Syed Hadi membuka mata dan minda masyarakat supaya berubah lebih moden sikit. Ilmu tu, mengecap ilmu, menimba ilmu tu moden tapi Islam tak tinggal. Okay, panjanglah berceloteh rasanya, macam aku ulang-ulang je apa yang aku cakapkan. Jadi okay, alright, di situlah dia. Itulah, insyaAllah lah dalam masa dekat aku cuba habiskan. Kalau ada buku beliau lagi lepas ni, mungkin aku akan buka lagi lah Shopee, dan ada duit peluang lebih kurang, aku akan belilah. Okay, sekian saja review bodoh aku lebih kurang untuk di malam ambang kemerdekaannya ya, esok kemerdekaan Malaysia yang ke-30 30 pula 30 tu tahun apa, aku tadi nampak 1930 tu sebut lah. Okay, di ambang kemerdekaan Malaysia yang ke-64, 31 Ogos 2021, 64 tahun. Tua ke Malaysia ni? Boleh kata tua lah dah kan kalau orang 64 tu. Tapi diharapkan semoga seorang tua yang sihat walafiat, cergas macam bapak aku. Bapak aku tua setahun dia daripada kemerdekaan Malaysia ni. Tapi alhamdulillah beliau cergas, masih sihat, boleh naik motor, boleh naik kereta, pergi sana pergi kemari, sihat alhamdulillah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Sampai jumpa lagi.